ucapkan kepada semua jemaah yang telah masuk di dalam Google Meet untuk kuliah maghrib kita pada malam ini. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bersama dengan Al-Fadil Ustaz lagi untuk pengajian ilmu Tauhid untuk akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Hanya Allah yang mengizinkan untuk kita terus berada di dalam kuliah ilmu sebentar lagi yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz. Bagi keberkatan majlis ilmu kita pada malam ini, marilah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz agar majlis ilmu kita ini akan lebih macam Ustaz cakap tadi, semoga ilmu kita ilmu yang membuat kita bermanfaat dan seterusnya kita dapat beramal dan kita akan yakin dengan ilmu tersebut, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bacaan Al-Fatihah tersebut kita dapat sampai kepada baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan juga kepada muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang telah pergi mendahului kita, insya-Allah. Dan juga semoga ilmu yang akan dikongsikan oleh Ustaz sebentar lagi akan memberi manfaat pada kita semua, insya-Allah. Untuk tidak membuang masa, saya serahkan kepada Ustaz untuk meneruskan kuliah ilmu kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kurnianya juga, taufik dan hidayatnya juga, izinnya juga dapat kita bertemu pada malam ini dalam majlis ilmu. Majlis yang amat disukainya. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat. Khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah, izin Allah Subhanahu wa taala, dapat kita mentalaah kitab yang berjudul Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya mulai pada malam ini pada muka surat 193, pasal yang ke-14, beriman pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Yang bermaksud beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman dengan takdir baik dan juga jahat. InsyaAllah pada malam ini kita masuk rukun iman yang keempat, yang kelima, yang keenam
iaitu kita percaya kepada qada dan qadar Allah. Rukun iman umpama ruh. Rukun iman umpama ruh. Apa itu ruh? Ruh itu nyawa. Ruh itu nyawa. Jasad yang ada ruh ialah jasad yang hidup. Jasad yang hidup. Maka fahamlah kita, jasad umpama sangkar ruh. Sangkar ruh. Jasad tanpa ruh, jasad yang mati. Jasad yang mati. Maka sebenar-benar hidup itu ialah ruh. Ruh itulah sebenar-benarnya wujud. Wujud jasad kerana wujudnya ruh. Jadi, itu yang dikatakan kita faham. Kita faham selama kita mengaji. Apa itu rukun iman yang saya bacakan tadi? Jadi, rukun iman umpama seperti ruh. Ruh ini merupakan dia punya, dia katakan nyawa. Nyawa itu adalah hayat. Hayat itu adalah hidup. Hidup. Sifat hidup. Sifat hidup iaitu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah Taala, sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala tu yang hidup. Yang hidup. Jadi apabila Allah Ta'ala yang hidup, maka Allah Ta'ala yang mengajar kita tentang ilmunya untuk mengenal dirinya. Maka ditajalikannya kita. Maka jadilah kita. Itu fahamlah kita sekarang. Apa yang kita faham? Kalau tak ada rukun iman, tak ada ruh orang tu. Tak ada ruh. Jadi sangkanya umpama seperti agama Islam. Seperti rukun Islam. Jadi kalau ada rukun Islam, kalau tak ada itu rukun imannya, maka tak bernyawalah rukun iman, rukun Islamnya tu. Itulah umpamanya. Jadi pentingnya rukun iman. Jadi pentingnya rukun Islam. Pentingnya rukun Islam. Pentingnya rukun iman. Itu yang katakan kita faham. Kita faham. Baik. Sebelum saya nak memulakan, sukalah saya nak buka sikit. Buka sikit. Kepada semua peserta. Sekarang ada 46. Biasanya ada 68. Tak apa 46. Ambil contohlah. Percaya kepada Allah. Percaya kepada kitab. Percaya kepada malaikat. Percaya kepada Nabi atau Rasul. Makna kata kita dah pelajari pada 4 perkara. Pada 4 rukun iman. Yang pertama, percaya kepada Allah. Apa maksud percaya kepada Allah? Siapa boleh jawab? Jangan segan. Tak ada orang pun. Kita saja tu orang kat rumah masing-masing, keluarga dekat depan tikar semayang. Sebagai. Apa maksud kita percaya kepada Allah? Apa maksud kita percaya kepada kitab? Apa maksud kita percaya kepada malaikat? Apa maksud kita percaya kepada Nabi dan Rasul? Siapa nak cuba? Saya cuba, Ustaz. Ya? Saya cuba. Okey. Yakin dengan kewujudan Allah, Rasul, malaikat, hari kiamat, qada dan qadar. Semua tu lah. Rukun iman. Kita kena yakin dan kita kena mengakui kewujudannya dalam hati. Alhamdulillah. Kerana itu berani menjawab. Itu yang paling penting. Saya nak itu saja. Meskipun perkara tersebut
itu apa boleh dicerahkan lagi perkara tersebut. Yakin kepada, percaya kepada Allah. Seperti mana yang saya katakan ni. Macam mana kita yakin kepada Allah SWT? Jadi apabila dikatakan yakin kepada Allah SWT itu dikatakan. Jadi saya terus jawab. Saya sendiri soal, saya sendiri jawab. Ya tak? Jadi apa yang perlunya kepada kita belajar? Seperti mana saya katakan awal-awal dahulu. Kita mesti ada pensel. Jangan takut menconteng kitab-kitab tu. Di sebelah-sebelah tu. Jangan takut. Saya sekarang ni pun dah habis dah. Habis kitab. Satu kitab habis. Dan saya mengaji dulu pun begitu juga. Kertas tu tetap bersedia. Jangan benda tu, Ustaz takutlah kitab ni kotor ke apa ke semua. Tak ada. Tak ada. Sebab itulah intipati dia. Baik. Percaya kepada Allah. Apa maksud kita percaya kepada Allah? Allah adalah Tuhan pencipta semesta alam. Allah adalah Tuhan pencipta semesta alam. Sehingga yakin seyakin-yakinnya bahawa Allah Ta'ala Maha Kuasa, tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang menandinginya. Sehingga yakin seyakin-yakinnya bahawa Allah Ta'ala Maha Kuasa, tidak ada yang menandinginya. Jadi maksudnya, tidak ada kuasa melainkan kuasa Allah. Jadi kita nak sampai ke tahap yakin tersebut, ialah kita kena keluar. Diri kita ni tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanya Allah. Hanya Allah. Jadi Allah lah yang mencipta majlis ilmu kita pada malam ni. Kan saya cerita dulu. Cerita dulu. Tu baru boleh katakan aku yakin. Aku tak ada berserta Allah Ta'ala nak mengadakan majlis ilmu pada malam ni. Termasuk juga orang yang bercakap ni. Tu baru dikatakan aku yakin sungguh. Tak ada aku turut serta, tak ada aku berserta, tak ada itu, tak ada. Sebab aku tak ada. Yang ada tu hanya dia. Hanya Allah. Allah lah yang Maha Pencipta. Jadi hilang ciptaan kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan kita yakin sungguh. Baik. Kedua, percaya kepada kitab. Apa maksud percaya kita pada kitab? Adalah kalam Allah. Adalah kalam Allah. Ia sebagai petunjuk kepada seluruh umat untuk beribadah kepadanya. Dengannya terang dan nyata. Dengan kitab tersebut terang dan nyata. Sekalian perkara, setiap yang wajib, setiap yang mustahil, setiap yang harus. Setiap yang perkara yang wajib, setiap perkara yang mustahil, setiap perkara yang harus. Tersurat di dalam Al-Quran. Maknanya tersurat. Yakni meliputi pengetahuan Al-Quran. Yang bukan dahulunya tidak dalam Al-Quran. Bukan dulu tak ada dalam Al-Quran. Itu sebabnya saya jelaskan Al-Quran tersebut adalah himpunan daripada Nabi Allah Adam. Khusuf dan sampailah sekarang. Kitab-kitab yang 4 semua di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada satu pun ilmu yang terbit di luar daripada Al-Quran. Semuanya terbit daripada Al-Quran. Itulah yakin. Sehingga kan pengetahuan aku ini adalah pengetahuan Al-Quran. Itu sebabnya Siti Aisyah radhiyallahu an, ibu seluruh orang mukmin, mengatakan akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Maknanya kita tahu hakikat Al-Quran tersebut. Terbit satu. Jadi pendek kata benda tu aku yakin seyakinnya. Tidak ada ilmu yang terbit dengan sendirinya di luar daripada Al-Quran. Semuanya terbit daripada Al-Quran.
teknologi ke, apa ke, semua ke, lahir daripada Al-Quran. Itu kitab. Yang ketiganya, percaya kepada malaikat. Apa maksud kita percaya kepada malaikat? Yang telah kita bahas-bahaskan. Malaikat itu hamba Allah yang dijadikan daripada nur. Malaikat ialah hamba Allah yang dijadikan daripada nur. Dia tidak dijadikan daripada selain daripada cahaya, tapi daripada nur. Ianya sentiasa tunduk dan taat. Sentiasa tunduk dan taat. Jadi, para malaikat ni, apabila Allah Ta'ala perintah, dia tunduk daripada asal kejadian dia, daripada nur, sampailah pada hari akhirat. Sama juga, dikatakan taat. Taat dia kepada apa yang disuruh oleh Allah SWT, yang diperintah. Dia taat. Kalau kawan kita cakap, luruh bendul lah. Ya. Mentauhidkan suruhan Allah. Mentauhidkan Allah, satu. Mentauhidkan Al-Quran, dua. Mentauhidkan suruhan Allah. Kita kena faham ni. Itulah kata faham. Mentauhidkan Allah. Yang pertama tadi. Malaikat ni, pertama dia mentauhidkan Allah SWT. Yang keduanya, dia mentauhidkan kitab-kitab. Ketiga, dia mentauhidkan suruhan Allah. Tatik tepi tu. Mentauhidkan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu tauhid dia. Tidak ada kitab melainkan kitab Allah. Sebab apa? Kitab tu dia yang bawa, dia yang menurun daripada Allah SWT. Dia mentauhidkannya. Dia mengesakannya. Dan juga dia mentauhidkan suruhan Allah. Jadi dia nak bawa kitab tu, maka itu adalah daripada perintah Allah SWT. Maka dia mentauhidkan perintah Allah SWT. Itu suruhan Allah. Dengannya semesta alam menerima manfaat izin Allah. Jadi, apa maksud kita percaya kepada malaikat? Malaikat itu hamba Allah yang dijadikan daripada nur. Ianya sentiasa tunduk dan taat mentauhidkan suruhan Allah. Mentauhidkan suruhan Allah. Dengannya semesta alam menerima manfaat izin Allah. Yang keempat, percaya kepada Nabi dan juga Rasul. Percaya kepada Nabi dan juga Rasul. Apa maksud kita percaya kepada Nabi dan Rasul? Maknanya baru saja kita bahaskan. Adalah insan yang paling mulia di kalangan manusia. Apa maksud dia? Di kalangan manusia ni, yang mulianya hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis kita? No. Itu hakikat. Aku ni hina ya Allah. Hina ya Allah. Aku pohon padamu ya Allah. Taufik dan hidayat. Ya Allah, tak kala aku hidup ni, hidupkanlah aku sentiasa mengingatimu ya Allah. Dan tak kala aku mati, aku ingin bertemu denganmu ya Allah. Jadi begitulah kita ni. Dan makhluk yang paling dikasihi Allah. Makhluk yang paling dikasihi Allah. Dia di kalangan manusia adalah manusia yang paling mulia. Dan kemudian makhluk yang dikasihi oleh Allah. Jadi yang lain, hakikatnya dikasihi Allah. Maka orang yang mengasihi para Nabi dan Rasul adalah orang yang dikasihi Allah. Sebab Allah Ta'ala mengasihi kekasihnya, Nabi Muhammad SAW. Jadi barang siapa kasihkan, iaitu kasihkan Allah, jalannya adalah dengan mengasihi Nabi dan Rasulnya. Jadi apa hakikatnya? Apa hakikat kita? Hakikat kita ialah para Nabi dan Rasul adalah insan yang paling mulia di kalangan manusia dan makhluk yang paling dikasihi Allah. Maka orang yang mengasihi para Nabi dan Rasul adalah orang yang dikasihi Allah. Jadi itulah hakikat kita yang telah kita dapat
yang kita pelajari sampai ke peringkat kita bahaskan tentang percaya kepada Nabi dan juga Rasul-Rasul. Maka pada malam ini, kita sambung kepada beriman kepada hari kiamat. Jadi, apa yang saya nak sampaikan, maka ambil perhatian betul-betul. Ya, ambil perhatian apa? Kita berusaha dan berikhtiar. Tadi saya dah cakap dah, masalah kita belajar. Masalah kita belajar. Ada 6-7 perkara. Tapi boleh selesai apabila kita yakin kepada Allah SWT. Dengan yakin kepada Allah SWT akan menyelesaikan semua masalah. Semua masalah akan terurai. Begitu sekali. Jadi maknanya sekarang ni, kita ada usaha dan ikhtiar. Tetapi usaha ikhtiar itu, aku yakin dan percaya, adalah datang daripada Allah SWT. Aku berusaha dan berikhtiar malam ni untuk nak belajar, nak mengenal tentang hari kiamat. Nak mengenal hari kiamat. Pengetahuan tentang hari kiamat, semua orang dah ada pengetahuan lah. Tetapi, bukan semua orang tu pula, dia itu dikatakan faham. Tidak pula semua orang, dia yakin. Daripada yakin itu, barulah dia kenal tentang hari akhirat. Kenal. Dengan kenalnya pada hari akhirat, barulah dia tahu kewujudan hari akhirat. Baik. Beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat ke, hari akhirat ke, hari pembalasan ke, banyaklah cerita dalam Al-Quran tu. Tapi dalam kitab ini, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, maka dia pasang ke-14, dia kata beriman pada hari kiamat. Jadi kalau hari kiamat ni, kita pun dah tergambar dah. Kiamat. Maknanya hari kemusnahan, hari kehancuran, hari itu dan bermacam-macam. Itu dia punya sarah dia tu. Jadi termasuklah kita ni, kiamat. Habis. Habis. Buktinya, jelasnya, tak ada orang yang menunggak langit. Tak ada orang yang menunggak langit. Semuanya padam. Semuanya mati. Semuanya hancur. Ya. Baik. Beriman kepada hari kiamat. Pengertian beriman kepada hari kiamat. Pengertian. Maknanya, maksudnya setiap satu tajuk tu, kita kena tahu, kita kena faham tentang apa erti tajuk tersebut. Itu pengertian. Dah kita tahu pengertiannya, baru kita dapat faham. Dah faham, baru kita dapat keyakinan. Tapi semua ni atas taufik hidayat Allah Ta'ala, atas petunjuk Allah SWT. Itu sebabnya kita tu hendaklah berkasih sayang dengan Allah SWT. Berkasih sayang dengan Allah SWT. Jadi, meskipun lahiriah kita berkasih sayang dengan makhluk, tapi hakikat aku berkasih sayang dengan Allah SWT. Apa sebab? Sebab aku ni orang jahil. Orang jahil. Orang tak tahu. Orang tak tahu. Kita tengoklah contoh Rasulullah. Dia tak tahu. 100% dia bergantung kepada Allah Ta'ala. Menjadi orang yang tahu. Maknanya tak ada mustahil. Dia tak tahu menulis, tak tahu membaca. Tapi dia bergantung dengan Allah SWT. Jelas nyata. Dia boleh menulis, dia boleh membaca dan 1001 macam. Itu tanda kemuliaan dia. Yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai Nabi dan juga Rasul. Itu juga mukjizat. Itu pasal 1200 mukjizat. Jadi semua tentang dia. Ya, baik. Pengertian beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat. Yang pertama sekali, siapa yang percaya? Kita tu nak dapat taufik dan hidayat. Walaupun didengar cakap saya ni seolah-olah macam cakap dah tinggi. Bukan tinggi. Faham. Saya ulang balik. Faham. Itu saja. Beriman kepada hari kiamat. Sebab tadi kita nak bersandarkan kepada Allah Ta'ala. Ya, yang percaya pada hari kiamat, hakikatnya
Allah. Allah Ta'ala yang menjadikan hari kiamat. Allah Ta'ala menjadikan hari kiamat. Jadi aku percaya jadinya pada hari kiamat itu adalah aku jadikan. Faham? Saya faham itu. Ya. Jadi itu pasal boleh percaya kepada Allah Ta'ala, kita percaya pada hari kiamat. Senang saja. Tapi jangan anggap kita ni makin tinggi, makin mendalam. Makam tu, kedudukan tu. Kita bukan pembaca kitab, tetapi kita pemaham kitab. Beriman kepada hari kiamat ialah mempercayai dengan kepercayaan yang jazam. Kepercayaan yang putus. Kepercayaan yang tidak ada sak dan zon dan waham. Tak ada keraguan. 100%. Bahawa saja iaitu hari kiamat. Hari kiamat tetap akan berlaku. Bahawa hidup manusia di dunia ini bukan hidup untuk selama-lamanya. Bahawa hidup manusia di dunia ini bukan hidup untuk selama-lamanya. Jadi sedarkan diri itu. Ya tak? Sedarkan diri itu. Kita tak hidup selama-lamanya. Jadi kalau dah macam usia macam saya ni, umpama hidup di atas hujung tanduk. Umpama seperti telur di hujung tanduk. Siapa yang boleh meletakkan, dikatakan hujung tanduk itu dikatakan tadi. Sebab dikatakan itu hujung tanduk sentiasa bergerak-gerak. Kalau dikatakan korabau tu sentiasa bergerak-gerak. Maka dia umpama telur di hujung tanduk. Pendek kata itulah siapa yang menjaganya. Kalau bukan zat wajibal wujud, yang wujud, hidup, itulah dia. Itu kepercayaan keyakinan kita sampai. Kalau pada segi adatnya, sampai satu ketika berdebak jatuh. Jatuh tu pula sama jatuh dia jatuh berderai. Atau jatuhnya disambut oleh anak-anak yang soleh. Itu yang kita harap dapat anak-anak sambut kita tu sebelum jatuh berderai. Itu fahami baik-baik. Mati yang dihadiri oleh kaum keluarga, sanak saudara, mengingatkan. Saya terus masuk sikit-sikit. Baik. Selama-lamanya sebagai hayat khalidah ataupun hidup yang berkekalan. Hidup manusia di dunia ini bukan hidup untuk selama-lamanya. Sebagai hayat khalidah ataupun hidup yang berkekalan. Malah hidup mereka akan berakhir dengan kedatangan hari kiamat. Berakhirnya hidup kita ni apabila datang hari kiamat. Hari kesudahan. Hari penamat. Hari penutup. Tapi kita tu saja. Kita tu yang dikatakan yang jasad tadi. Tapi rohnya tetap hidup. Itu yang saya sentuh tadi. Rukun iman itu umpama roh. Roh tu tetap hidup. Jadi roh ni sama ada roh imankah atau roh kufurkah atau kufur ataupun roh kafirkah atau kufur maksiatkah. Itu kata orang alim-alim, kita mati tu sama ada mati di dalam iman dan takwa kah atau mati di dalam kufur dan maksiatkah. Itulah cerita dia. Dan tidak ada satu hari pun selepas hari kiamat itu. Tak ada satu hari pun, dia kata tidak ada satu hari pun selepas hari kiamat itu. Maknanya apabila kita mati, dinamakan hari kiamat. Allah Ta'ala tak jadikan lagi selepas hari-hari kiamat ada satu hari lain. Tak ada. Itu kesudahan. Itu keyakinan. Allah Ta'ala jadikan hari kiamat untuk apa? Untuk diberi pembalasan. Itu sebabnya diadakan hari kiamat. Itu dikatakan kita tu dapat faham tu. Makna selepas pada hari kiamat tak ada satu hari pun lagi lah. Mereka juga mempercayai dengan penuh keimanan.
dengan penuh keyakinan bahawa manusia itu akan dihidupkan semula. Semua cerita pada hari kiamat. Dihidupkan semula. Kali yang kedua. Maknanya kita ni hidup kali yang kedua. Itu kadang-kadang kita tu dikatakan ambil faham mati-mati terus. Tak, hidup. Cuma dihidupkan kali yang kedua di negeri akhirat sebagai darul jaza, negeri pembalasan. Negeri pembalasan. Itu sebab dijadikan hari akhirat. Nak diberi pembalasan. Tapi alhamdulillah lah, mudah-mudahan kita tu dikurniakan pembalasan yang baik. Dengan erti kata yang lain, apabila datang hari kiamat kelak, semua manusia berpindah hidupnya dari darul amal kepada darul jaza. Lalu Allah SWT membangkitkan semua manusia itu dari kubur mereka. Dari kubur mereka. Dan dihimpunkan semuanya manusia itu dari kubur mereka. Dan dihimpunkan mereka itu di mahsyar. Semua cerita pada hari kiamat. Maknanya dihimpunkan pada hari mahsyar. Maknanya di padang mahsyar. Kalau cerita tentang mahsyar, maknanya kita yakin percaya. Panasnya seolah-olah kita merasa. Seolah-olah matahari itu panas dia. Dekat di atas kepala tu. Untuk dihisap amalan mereka masing-masing. Untuk dihisap amalan mereka masing-masing. Dan menerima pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dapat yaumul hisab ni? Kita ni lah. Kita ni lah. Tapi sebelum yaumul yaumul hisab, maknanya sebelum yaumul mizan, sebelum itu titian sirat, kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan kita pun merasa risau kalau dah masuk kepada yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul katakan sampai pada hari kita lalu semua. Apa sebab? Sebab kita pun risau. Kita bukannya orang yang baik. Habis kita nak sebelum itu tanpa hisab, tanpa timbangan, tanpa itu dimasukkan dulu. Itulah golongan-golongan orang ahli tauhid. Para syuhada dan sebagainya semua dah masuk surga dahulu. Ada juga orang yang masuk neraka dulu tanpa hisab. Tanpa hisab. Orang munafik. Itu pasal kita nak kenal diri kita betul-betul. Jangan termasuk dalam golongan orang munafik. Kalau termasuk orang kufur, itu dah lain cerita lah. Maknanya kalau dah orang kafir, itu lain cerita lah. Ini semua masuk dulu. Tanpa hisab. Yang dikatakan masuk orang hisab, dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada kitab. Dia percaya pada malaikat. Dia percaya kepada Rasul. Dia percaya semua sekali. Tapi dia tak berbuat tentang amal. Itu yang ditimbang. Yang ditimbang, yang dihisab. Setelah selesai semua yang tadi ni, pergilah. Itulah kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beriman kepada hari kiamat adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Salah satu daripada rukun iman yang 6. Jadi di dalam agama Islam ada rukun iman. Rukun iman ni merupakan tadi ruh dalam hidup kita yang kita pegang. Ada 6 rukun saja. 6 rukun sahaja. Tak ada 7, 8, 9, tak ada. Nabi dah cakap 6 rukun sahaja. Cuma semua yang berlaku tadi, berlaku di dalam rukun iman tadi. Dia terbit daripada rukun iman. Dan merupakan perkara utama dalam akidah. Merupakan perkara utama dalam akidah. Malah sebagai unsur terpenting rukun iman. Unsur terpenting dalam keimanan, dalam kepercayaan, dalam keyakinan.
Di samping beriman kepada Allah Ta'ala. Di samping beriman kepada Allah Ta'ala. Kerana banyak terdapat firman-firman Allah Ta'ala menghubungkan beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari kiamat, hari itu iaitu hari akhirat. Dan sebagai firman-firman Allah Ta'ala di antaranya. Jadi apa maksud di sini? Apabila beriman dengan Allah, maknanya akan menghubungkan beriman dia dengan kitab Allah. Dengan kitab Allah. Beriman dia dengan malaikat Allah. Beriman dia dengan Nabi dan Rasul Allah. Beriman dia dengan hari kiamat yang dijadikan Allah. Beriman dia tentang qada dan qadar Allah. Itu sebabnya intipatinya semua tu terbit daripada beriman kepada Allah. Itu pasalnya ada satu lagi pengajian untuk kita nak kenal Allah. Itu yang saya banyak bercakap dulu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar daripada apa yang di dalam kitab ni. Supaya apa? Benda tu kita bersedia untuk menerima yang akan datang. Baik. Firman-firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masriqi wal maghribi. Apa ni? Minta maaf sini. Birra man amana billahi wal yaumil akhir. Yang bermaksud, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka di pihak timur. Dia kata, bukanlah perkara kebajikan. Bukanlah perkara kebajikan. Ya, kita buat amal-amal kebajikan itu. Hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan juga hari akhirat. Jelas ayat tersebut. Maknanya di sini kita berbuat amal kebajikan. Kita berbuat amal kebajikan. Jadi bukannya maknanya kita buat amal kebajikan tadi disebabkan terbit daripada timur dan barat. Maka aku pun menghadapkanlah kepada timur dan barat. Sebaliknya kebajikan itu ialah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kesudahannya, hari akhirat. Itu sebabnya apabila kita berbuat amal dan ibadat, benda tu mesti ada berjalan. Syariat, tarikat ataupun tasawuf. Kemudian baru masuk hakikat, baru masuk makrifah. Kenapa? Atas ini menjadi ilmu fardu ain. Kita tahu dah apabila kita berbuat amal dan ibadah, maka dikurniakan rahmat oleh Allah SWT. Apakah rahmat kebajikan itu? Allah Ta'ala kurniakan kita rahmat kebajikan adalah pahala. Jadi kita pun berbuatlah iman dan amal. Aku percaya tiap yang baik akan dibalas baik. Tiap yang jahat akan dibalas jahat. Itu aku percaya. Sebab itu dalam suratan takdir yang tersurat dalam Al-Quran. Percaya. Masuk bab tasawuf. Bab tasawuf. Tasawuf ni apa? Tarikat. Yang menghapuskan pahala-pahala amal adalah apabila kita tidak tahu, tidak kenal tentang amal. Yang menghapuskan pahala-pahala amal. Itulah tasawuf. Dengan itu dikatakan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu dikatakan ada 10 perkara. 10 perkara. Ya, menghapuskan amal. Bahkan 10 perkara itu dikatakan syirik khafi. Na'udzubillah min zalik. Apa di antaranya? Ada perasaan ujub. Ada perasaan sama'ah. Ada perasaan riak. Ada perasaan takabur. Mana kata mula-mula dia ada perasaan katakan itu ujub. Ujub ni apa? Hairankan diri dia. Hairankan diri dia. Oh, aku ni lah orang yang pandai. Aku ni lah itu, aku lah ini. Itu yang menolakkan. Faham? Sebabkan pandai itu hanya Allah Ta'ala saja yang bijaksana. Bukan kita bijaksana. Hanya Allah saja yang bijaksana. Jadi mereka kata, oh, aku ni orang pandai. Itu dia. Menghapuskan pahala. Apabila dah ada perasaan wujud, baru datang perasaan sama'ah.
Persamaan ni apa? Mengalir kepada seluruh tubuh anggota badan dia. Mengalir. Pada ditengok reaksi dia tu, dia menunjukkan dia macam dialah orang yang alim. Dialah orang yang itu. Sebab sampai kepada riak. Riak ni apa? Dia menunjuk selain daripada Allah. Semua berpunca tidak kenalkan Allah. Tak kenalkan Allah. Kalau dia kenal Allah, maka hancur semua sekali. Baru naik hakikat. Begitulah perjalanan dia. Tak wujud aku, hanya wujud Allah. Jadi baru peningkatan-peningkatan. Baru makrifah, dia kenal sungguh akan perbuatan dia adalah perbuatan Allah. Lillahi ta'ala. Baik. Itu yang katakan tadi, mana kata bukan kita tu dikatakan berbuat amal kebajikan, nak tunjuk kepada selain daripada yang menjadikan. Bukan. Sebaliknya kepada yang menjadikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang bermaksud, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah, sesiapa yang beriman kepada Allah, siapa dia? Kitalah. Dan beriman kepada hari akhirat, kitalah. Serta beramal soleh. Beramal soleh. Maknanya kita beramal. Beramal soleh ni, kita berbuat amal kebajikan, baik dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya disuruh kita berdoa dalam sembahyang. Sembahyang tu merupakan doa yang paling mustajab. Lintaskan saja dalam hati tu. Allahumma ya Allah ya Tuhanku. Tak kiralah semasa kita berdiri ke, masa kita rukuk ke, masa kita duduk ke, yang khusus pada masa kita sujud. Allahumma ya Allah ya Tuhanku. Jadikanlah anak-anak dan suamiku orang yang soleh dan juga solehah. Anak-anak ada lelaki, ada perempuan. Yang soleh dan solehah. Jadikanlah keluargaku keluarga soleh dan solehah. Jadikanlah nasab keturunanku nasab soleh dan solehah. Sesungguhnya engkau lah yang menghasilkan maksud hajatku. Begitulah doa setiap kali lepas sembahyang. Kadang terlintas pula dalam hati. Terlintas dalam hati. Yang kita ni kadang lalai mengingati Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Sesungguhnya aku pohon padamu, ya Allah. Engkau lah yang mutaufik hidayahkan kepadaku iman dan taqwa. Ku pohon padamu, ya Allah. Tak kala aku hidup ni, hidupkan aku sentiasa mengingatimu. Dan tak kala aku mati, aku ingin bertemu denganmu. Itulah dalam doa kita tu. Dalam doa. Sebab itulah yang mengubah kita tu. Katakan kita tu nakkan yang beramal soleh tu. Itu dia kata. Sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Yang kita ni percaya kepada Allah, percaya pada hari akhirat. Percaya pada hari pembalasan. Percaya pada hari pembalasan. Serta beramal soleh. Tak memadai kita percaya kepada Allah saja, tidak memadai kita percaya kepada hari pembalasan kalau tanpa kita beramal soleh. Itu maksud dia. Maka apabila kita berbuat amal soleh, sempurnalah kepercayaan keyakinan kita kepada Allah dan percaya pada hari pembalasan. Maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka. Itu yang saya katakan tadi, pahala tersebut. Orang yang percaya kepada Allah Ta'ala, percaya kepada hari akhirat dan berbuat amal kebajikan, maka dikurniakan pahala. Dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik. Tak ada bimbang lah. Itu dah tetap kepada mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Maknanya kata gembira. Itu tetap. Cuma syarat-syaratnya tadi. Nak kekal pahala tersebut. Jangan dibuat kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kerana Allah. Lillahi ta'ala. Dia datang daripada Allah, berserta dengan Allah, kembali kepada Allah. Kembali. Baru kita yakin, percaya benda tu lillahi ta'ala. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga.
Zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang bermaksud, demikianlah diberi ingat. Demikianlah diberi ingat. Allah Ta'ala mengingatkan, aku beri ingat dan pengajaran dan beri pengajaran itu kepada sesiapa di antara kamu. Maknanya Allah Ta'ala beri peringatan dan pengajaran. Kita bersangka baik kepada Allah SWT. Maknanya aku dapat duduk pada malam ini merupakan taufik dan hidayat Allah Ta'ala. Itu dikatakan datang daripada Allah SWT. Nampak je lahiriah. Aku yang duduk pada majlis ilmu ni. Aku yang berbuat. Tetapi aku duduk, aku berbuat, aku tak ada daya upaya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya kita tu menyerah diri kepada Allah. Orang macam ini yang Allah Ta'ala taufik hidayatkan. Itu yang katakan tadi, kita nak berserah diri kepada Allah SWT. Demikianlah diberi ingat dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa yang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Beriman dengan Allah. Di mana kita nak beriman dengan Allah SWT? Di dunia inilah. Di dunia inilah kita nak beriman dengan Allah. Apabila beriman dengan Allah, maka kita berimanlah kepada rukun iman. Dan kita beriman juga, percaya kepada itu, dan kita percaya kepada hari pembalasan. Pada hari akhirat. Itu maksud dia. Jadi mana kata di mana tempat kita beriman? Sekarang. Atau pasalnya kita tu sekarang ini proses tu tadi. Kita haraplah kepada Allah SWT. Usaha ikhtiar kita ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita pengetahuan. Beriman pada hari akhirat. Beriman kepada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita faham dan yakin. Baik. Yang keempat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman. Perangilah orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak percaya. Bukan kita disuruh perang angkat pedang. Tak. Berilah peringatan. Macam ni. Berilah pengajaran. Orang yang tak percaya tu. Bagilah kepercayaan dan keyakinan. Berilah kesedaran bahawa kita ni akan mati nanti. Akan menerima pembalasan nanti. Itu yang diberitahu kepada Allah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang tak percaya kepada Allah. Yang tak percaya kepada Allah ni, satu terang-terang. Satu tersembunyi. Lahiriahnya, terang-terang dia tak percaya kepada Allah. Itu kita tahulah. Yang paling besar orang etis lah. Orang-orang dikatakan Kristian dan lain ni dipercaya pada Tuhan Allah juga. Jadi kita tahu dah. Banyak kata, kenapa? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan tidak beriman kepada hari akhirat. Jadi banyak kata, kita sampaikanlah berita gembira tentang hari-hari akhirat. Sebab apa dikatakan beriman? Tak yakin pun termasuk tak beriman. Itu yang kata tersembunyi tadi. Ya, tak yakin tentang hari pembalasan di akhirat. Jadi kita sampaikan perkabar-perkabaran yang baik. Jadi firman-firman Allah Ta'ala tersebut jelas menunjukkan bahawa beriman kepada hari kiamat merupakan suatu perkara yang terpenting. Apa sebab penting? Kesudahan kita besok pada hari pembalasan. Dan utama dalam akidah dan keimanan. Di mana beriman dengan hari kiamat itu banyak pertaliannya dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata di sini banyak pertaliannya dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa maksud dia? Apabila kita tidak beriman kepada hari kiamat, bermaksud kita tidak percaya Allah Ta'ala iaitu menjadikan hari kiamat. Maknanya kita tak percaya kepada Allah SWT yang maha agung lagi maha besar.
menjadikan tiap-tiap sesuatu. Na'udzubillah min zalik. Itu dia kata. Itu sebabnya tadi, baik kata apabila kita beriman pada hari kiamat, kita beriman pada hari akhirat, kita beriman pada hari pembalasan, bererti yang menjadikan semua adalah Allah. Aku percaya kepada Allah. Itu jalan atau cara dia. Jadi kesimpulannya di sini. Kesimpulannya, beriman pada hari akhirat. Yang pertama apa? Dia merupakan ruh di dalam hidup dan penghidupan aku. Maknanya, aku beramal, aku berbuat atas kepercayaan keyakinan aku bahawa setiap amal perbuatan aku akan diberi pembalasan besok di akhirat. Sama ada baik ataupun tidak baik. Tapi aku percaya, yakin, yang baik tetap dibalas baik. Yang tak baik akan dibalas tidak baik. Wallahu a'lam. Jadi setakat ini saja pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membangkitkan iman dan takwa kita dekat kepada Allah SWT. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak buka soalan Ustaz? Ya, Ada ada lagi 15 minit. Silakan jemaah jika ada soalan. Untuk menambah kefahaman. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit. Baru ni ada orang tanya saya. Ya. Dia kata, okey, kita sembahyang. Ya. Macam mana sembahyang kita? Macam mana dengan anggota kita? Sedangkan dia kata bila kita meninggal, Tuhan ataupun bila kita ke alam barzah kan, dia kata Tuhan akan mempersoalkan tangan kita, kaki kita, anggota badan kita sebab mulut akan tutup, sebab mulut membohong dia kata. So macam mana kita nak menghadirkan anggota tubuh kita tu masa kita sembahyang tu Ustaz? Jadi saya confused dah sebab saya rasa masa kita sembahyang kita angkat takbir gunakan tangan Ustaz kan? Macam mana Ustaz? Boleh terangkan sikit? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan daripada sahabat tu betul sangat. Berdasarkan daripada perawi-perawi hadis. Jadi itu katakan benar. Jawapan kita, dia berhubung dengan khusyuknya bersembahyang. Khusyuknya bersembahyang. Jadi nak khusyuk bersembahyang ini, iaitu kita tahu dah. Apabila kita mati, yang wujud itu, yang ada itu hanya ruh. Hanya ruh. Jasad kita dah hancur. Jasad kita dah hancur. Baik. Amal kita di dunia ini, kita nak berbuat syariatnya adalah dengan tubuh badan kita. Dengan tubuh badan kita. Itu sebabnya apabila disebut bersembahyang, apabila disebut solat, maknanya ada 3 unsur. Ada 3 unsur yang dikatakan bersolat. Satu unsur yang saya dah ada sarahkan dulu sebelum ni sikit-sikit. Satu unsur dinamakan tubuh badan kita. Itu unsur pertama. Unsur pertama. Dikatakan ilmu solat. Ilmu solat. Ilmu solat ni apa? Dia terletak kepada jasmani kita yang berbuat. Jadi daripada ilmu tadi itu dia jadi kepada unsur jasad kita. Satu. Yang kedua, unsur hati. Unsur hati. Jadi hati itu juga bersolat. Yang ketiganya iaitu unsur ruh. Ruh. Tiga unsur ini berbuat solat. Barulah dikatakan solat. Satu. Kedua, bagaimana orang tu dia tidak khusyuk bersolat? Jika salah satu daripadanya, iaitu dikatakan sama ada hatinya lalai, sama ada rohnya tidak hidup. Tidak hidup.
maknanya mati. Ya, mati. Jadi maknanya kata benda tu tak sempurna. Tak sempurna. Baik. Dan apabila ketiga-tiga perkara tersebut, unsur tersebut yang bersolat, maka dikehendaki pertamanya khusyuk. Satu. Yang kedua, keyakinan. Keyakinan. Keyakinan ni apa? Yang dikatakan bawa ke dalam kubur adalah roh tersebut. Roh kita tu hidup bersolat di alam kubur. Ya, alam kubur. Jadi alam kubur ni dalam hadis sahihnya kita pun dah katakan sedia maklum di dalam tu pendek kata sebelum malaikat nungkar dan nangkir datang menyoal. Jadi daripada kepala, daripada tangan kanan, daripada sebelah kiri, daripada bawah, maknanya kata semua tu termasuk di dalam katakan kelima-lima rukun Islam tu, maknanya kata hidup dikatakan berdiri pada roh tersebut. Roh tersebut. Maka apabila malaikat nungkar dan nangkir nak tanya, dijawab oleh amal-amal tersebut. Jadi sehingga kan malaikat nungkar dan nangkir mengatakan dia diperintah oleh Allah SWT untuk menanya kita. Kita tu kita yang mana? Kita yang hidup tu, yang roh tu. Itu yang ditanya. Bukan ditanya tentang kaki tangan kita semua sekarang ni, itu dah habis. Yang adanya adalah roh. Maka itu sebabnya di dunia inilah kita nak kenal. Di dunia inilah kita nak berbuat. Di dunia inilah kita nak menjazam keyakinan. InsyaAllah di sana semua dia boleh dijawab. Wallahualam. Faham Ustaz, faham. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Baik, ada apa-apa Ada pertanyaan? soalan lagi? Ustaz, maaf. Ustaz tanya satu lagi boleh? Boleh, insyaAllah. Kalau boleh Ustaz jawab, tidak tangguh dulu. Okey, satu lagi. Dia selalu mengingatkan saya bahawa kita tak perlu banyak berzikir apa. Dan cuma apa yang kita perlu, kita kena istighfar. Kita kena minta maaf. Kita tak perlu puji dia kata. Kita kena sedar kesalahan kita, badan kita kotor, kita kena minta maaf. Bukan sebab kita nak puji-puji macam tu, Ustaz. Dia kata. Tapi saya pun kadang-kadang saya tak buat juga apa yang dia cakap tu. Wah, dia sahabat tu boleh dikatakan sahabat yang baik sangat. Dalam pengalaman saya tentang agama ni, saya membuat kesimpulan tidak ada rahmat Allah yang paling besar melainkan taubat. Dapat faham? Jadi maknanya kembang bulu rumah saya tu, maknanya kawan sahabat tu dia memang tinggi pengajian dia. Jadi taubat itulah merupakan rahmat Allah yang paling besar. Meskipun banyak zikir-zikir yang diutarakan, diamalkan, tetapi kalau zikir yang kita buat, katakanlah berselawat ke atas Nabi, kita berzikirlah kepada Allah SWT, berbuatlah kebajikan, namun hati kita itu bernajis. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan terima amal ibadat yang bernajis. Itu maksud dia. Jadi bagaimana nak melepaskan najis tersebut?
kecuali bertobat kepada Allah Ta'ala. Setelah bertobat, barulah kita berzikir. Maksud Ustaz, kita beristighfar. Iya. Pada saya duduk mengaji dulu, kesimpulan yang saya dapat masa itu, saya pun menangis ketika itu. Hanya satu saja. Merupakan rahmat Allah SWT. Dikurniakannya kepada seluruh makhluk adalah taubat. Apa sebab kita bertobat? Bahawa diri aku adalah bernajis. Bukan makna kita meninggalkan iman dan amal. Bukan kita meninggalkan zikir. Bukan kita meninggalkan semua sekali. Tetapi pintu tu tertutup apabila ada najis di dalamnya. Jadi tak ke mana pun zikir kita. Tak ke mana pun taubat kita. Tak ke mana pun apa. Kalau tak ada di dalam tu penyesalan, tak ada itu, tak ada ini. Ya? Pak Ustaz, terima kasih. Sama. Baik, dah apa-apa pertanyaan, bagus macam ni. Mana kata semua dapat tahu. Silakan yang So, Ustaz nak tumpang tanya, Ya. kalau kita di dalam doa kita, Ya. kita kan selalu berdoa. Mana dulu yang kita nak dulukan, Ustaz? Ibu bapa kita ke suami kita ke? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bersentuh atas adab. Jadi apabila adab ni kalau tidak kita sempurnakan, maka kita dikatakan kurang adab. Tak beradab sopan lah. Jadi tak beradab sopan, yang pertama sekali, yang kita nak beradab sopan apa kata orang, iaitu pertama sekali kita tu, ucapan kita itu, tanda syukur kita itu kepada Allah SWT. Itu kan bukan satu tetap, merupakan satu ketetapan. Baik. Yang keduanya adalah selawat. Selawat ke atas Nabi. Itu adab. Ya. Jadi apabila kita beradab kepada Allah dan juga adab kita kepada Rasulullah, barulah datang adab kita yang ketiga. Jadi orang yang dah berumah tangga, isteri, di dunia dia beradab kepada siapa? Selain daripada ibu bapa dia adalah kepada suami. Jadi itu di dunia, sama ada kita nak mendahulukan itu suami ataupun ibu bapa. Dikatakan di mana pun kita dahulukan, maka tetap juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya katakan kena dikatakan tetap didahulukan ibu bapa atau ditetapkan kepada suami dan sebagainya. Meskipun tentang amal ibadat memang didahulukan suami, ya. Tetapi di dalam kita mempraktikannya tu sama ada ibu bapa kah, sama ada suami kah, ya. Kedua-dua tu merupakan adalah tanggungjawab kita. Memohon kepada Allah Ta'ala akan dikurniakan rahmat kepada suami, rahmat kepada ibu bapa. Jadi saya tak mengatakan itu dulu, ini dulu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Seterusnya, ada lagi? Ada 5 minit lagi. Tak ada lagi 5 minit. Ustaz, kalau contohlah kan ada orang yang kawan yang bukan beragama Islam, dia cakap macam ni. I can see God inside of you, dia cakap macam tu kan. Bahaya tak perkataan tu? Sebab saya tahu kalau macam saya buat kebaikan tu bukannya saya yang buat, tapi semua tu atas taufik yang Allah bagi untuk saya tolong dia kan. Ya. Tapi dia cakap macam tu dekat saya. So macam saya jadi macam terfikir-fikir, salah ke? Kalau dan saya pun tak tahu nak cakap apa, saya diam je bila dia cakap macam tu. Macam mana? Ulang adik bahasa Melayu dia. Seolahnya kawan saya cakap, saya boleh nampak Tuhan di dalam diri awak, dia cakap macam tu. Betul. Sebabnya kenapa dia cakap macam tu? Sebabnya saya tolong dia, tapi saya yakin yang saya tolong dia tu bukannya pertolongan tu daripada saya, tapi itu kan
atas taufik hidayah daripada Allah kan. Allah yang gerakkan saya untuk tolong dia, bagi saya kekuatan tu untuk tolong dia. Tapi dia cakap macam tu dengan saya tau. Jadi saya tak tahu nak cakap apa. Saya diam je. Saya terfikir-fikir. Adakah benda tu akan membahayakan saya bila dia cakap macam tu dekat saya? Macam tu lah. Yang bercakap tu sahabat kita sesama orang Islam. Tak. Dia Kristian. Kristian. Baik. Ya. Di dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia bercakap seperti itu, benarkah tak benar? Apabila kita bagi sesuatu kepada dia, dia kata dia nampak Tuhan daripada kita yang memberi. Saya menyarankan kita mengajak, mempelawa. Kalau kamu dah kenal kepada Allah Subhanahu Taala yang memberi, kenapa kamu tidak bersyukur kepada Allah? Saya tak katakan dia tu dikatakan itu salah tu. Makna kata dia tu walaupun dia sama ada dia nak mengapakan kita atau sebagainya, sekarang kita nak mengapakan dia pula. Kalau betul kamu dah kenal kepada Allah, yang memberi ini adalah Allah, kenapa kamu tak bersyukur kepada Allah? Tentu dia berjawab, aku bersyukur mengikut cara aku. Tapi yang memberi ini adalah orang Islam. Kenapa kamu tak mengikut cara Islam? Betul Saya lah, suka. Tapi masa tu saya fikir nantilah satu masa yang tenang-tenang sebab masa ni memang kami tengah sibuk lah sebab mak dia sakit kan, and then macam kami memang sangat hektik lah. Jadi saya tak sempat cakap dengan dia kan. Tapi saya terfikir-fikir bila dia cakap macam itu. Tapi saya selalu memang doakan semoga Allah bagi dia hidayah untuk dia peluk agama Islam. Sebab dia memang seorang Kristian yang baik. Daripada dulu saya doakan dia memang Allah bagi hidayah tu kat dia. Okey. Dia cakap tu saya macam terkejut. Sebab apa? Itulah dia menyampaikan tu dah sampai kepada hakikat tauhid. Saya tak sentuh kepada tauhid 3 yang dia berpegang. Tetapi dia orang yang kenal. Dia orang yang kenal kepada tauhid. Ya. Cuma dia tidak mengesakan Allah Taala, dia menyekutukan Allah Taala. Itulah yang saya cakap tadi, apabila dia menyuarakannya, dia nampak lahiriah kita memberi, tapi pada hakikatnya dia nampak Allah yang memberi. Makna kata, bila-bila senang-senang nanti kita tu bercakap, pastikan kita itu, pertama sekali, kita kena berpegang satu. Tauhid kita itu, Allah itu bersifat wahdaniyat. Saya ingatkan balik, kalau nak berbual dengan orang bukan Islam, bahawa orang bukan Islam, tauhidnya tidak sempurna. Di mana letaknya? Dia tidak ada mengakui Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyat. Di dalam agama Islam, kita percaya Allah Ta'ala itu esa, wahdaniyat. Jadi, Allah Ta'ala dah buka kepada adik Irma ya. Jadi kepada adik Irma untuk membuka jalan kepada dia. Membuka jalan supaya apa? Dia tertarik kepada agama. Kalau boleh, kalau tak boleh kita diamkan saja. Kalau tak boleh, qul ya ayyuhal kafirun lah. La a'budu ma ta'budun wal tu kalau boleh. Maknanya kata diam. Okey, sama-sama apa semua. Kita tengok reaksi dia pula. Kalau dia agak macam tak betul, engkau lah, aku lah. Agama engkau, agama aku. Aku tak sembah Tuhan engkau pun tak sembah Tuhan aku juga. Itu macam tu, itu peringatan. Kadang-kadang bahaya juga kalau kita tak ada ilmu, tak ada pengetahuan tu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada apa-apa pertanyaan lagi? Kita tutup ke Ustaz, sambung minggu depan. Ya. Oh, dah lebih ya. Ya. InsyaAllah. Tutup.
Syukur Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dengan Ustaz untuk berkongsi ilmu yang sangat penting, ilmu fardu ain. Semoga bertambah iman, bertambah kuat iman kita, bertambah yakin kita dan kita semakin kenal dengan pencipta kita, insya-Allah, untuk kita terus beramal dan semoga kita sentiasa diberi rahmat Allah yang besar, iaitu sentiasa bertaubat dan taubat kita semoga diterima oleh Allah, insya-Allah. Kita akan berada lagi dalam kuliah ilmu fardu ain selepas ini, iaitu ilmu fiqh pula bersama dengan Ustazah, dan kita tangguhkan dahulu kuliah maghrib kita pada malam ini dan kita akan bersama Ustaz lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan, insya-Allah. Mohon Ustaz tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As dan kita akan terus ke kuliah seterusnya sebentar lagi, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma a'dana li kulli hawlin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin masya Allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin as-syukurulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli zambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa masyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada masa waktu yang lain. Insya-Allah. Terima kasih semua-semua. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz.